Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak meneruskan lagi sesi rawatan ataupun rancangan kepulihan ataupun rancangan pemulihan, iaitu daripada modul metrik, iaitu sesi yang kedua. Sesi yang kedua mempunyai beberapa tajuk. Antara tajuk iaitu penilaian rawatan, meneruskan rancangan rawatan, trigger, pencetus fikiran guna dan gian, teknik talk stopping, pencetus luaran dan juga pencetus dalaman. Antara tajuk daripada sesi 2. Kita tengok untuk meneruskan rancangan rawatan. Penilaian rawatan di sini daripada borang ni. Daripada borang ni, pemulihan memerlukan tindakan yang khusus dan perubahan tingkah laku dalam pelbagai aspek kehidupan sebelum mengakhiri rawatan. Penting bagi anda ataupun penting bagi klien untuk membina matlamat dan rancangan baru untuk kehidupan yang berbeza. Panduan ini akan membantu anda membina satu rancangan dan mengenal pasti langkah-langkah apa yang perlu dibuat untuk mencapai matlamat. Okey, di sini catatkan status terkini anda. Itu yang kita tengok dari bidang kehidupan, dalam aspek-aspek kehidupan yang disediakan. Kita tengok sini keluarga, daripada aspek keluarga di mana anda sekarang bersama keluarga. Dari aspek kerjaya mungkin bekerja ataupun tidak bekerja. Jadi bila tidak bekerja, apa yang anda ingin apa yang anda perlu buat? Bila tidak bekerja, anda perlu mencari pekerjaan lah. Bila dari segi keluarga, kita ada keluarga bersama keluarga dan kita ada rumah dan kita ada kehidupan bersama keluarga. Okay, dari segi persahabatan, masih berkawan dengan kawan-kawan yang belum menggunakan dada. Dari segi undang-undang kewangan, undang-undang dan tanggungjawab pula, itu kita mesti mematuhilah undang-undang, tanggungjawab, apa yang kita perlu bertanggungjawab ataupun kita perlu patuh. Itu dari segi aspek-aspek kehidupan lah. Manakala daripada aspek kehidupan, dari segi pendidikan, mungkin kebanyakan klien kita masih ada yang hanya sebilangan kecil lah yang masih berpendidikan apabila anda memasuki proses rawatan. Dan juga daripada aspek 12 langkah. Ini adalah salah satu aspek yang penting, itu anda perlu menghadiri secara kerap. Itu sesi 12 langkah ataupun percubaan kelompok suku bantu. Untuk meneruskan rancangan rawatan, kepulihan merupakan proses yang seumur hidup. Anda boleh berhenti mengambil dadah dan alkohol serta memulakan cara hidup baru dalam tempoh 4 bulan pertama rawatan. Membina kesedaran tentang asas kepulihan adalah merupakan tanggungjawab yang penting dalam proses ini. Tetapi ini hanyalah permulaan bagi kepulihan anda. Anda memerlukan sokongan padu dari pelbagai pihak bagi membantu mengekal kepulihan selepas anda menjalani rawatan. Anda dan kaunselor boleh menentukan atau menggunakan informasi di bawah bagi membantu anda menentukan cara terbaik untuk menyokong atau untuk menguatkan kepulihan anda. Untuk meneruskan rancangan rawatan ini, ia terbagi kepada satu kerja kelompok. Sepatutnya anda harus menyertai sekurang-kurangnya satu kelompok kepulihan setiap minggu. Contohnya NA Group. NA Group dia ada setiap minggu. Jadi anda sebaik-baiknya di awal kepulihan, anda perlulah hadir secara kerap. Itu untuk terapi kerja kelompok. Dan tanyakan di mana-mana, tanyakan kaunselor atau tentang kelompok kepulihan lain yang terdapat di tempat anda. Contohnya, anda boleh melayari internet. Anda type saja NA Kota Baru. Contoh, NA Kota Baru, dia akan keluar bila, masa bila dan di mana. Okay. Terapi individu. Terapi individu ni biasanya terapi yang saling membantu antara kaunselor dengan klien. Apabila rawatan ini tamat, anda mempunyai pilihan untuk menyambung terapi. Tetapi pada masa ini anda boleh memilih untuk memasuki terapi yang disediakan oleh profesional lain. Anda boleh rujuk kepada pengasih ataupun mana-mana CNC yang berdekatan. Manakala terapi berpasangan biasanya ini
Ini adalah idea yang baik untuk pasangan yang ingin memulakan pertemuan dengan kaunselor perkahwinan bagi membantu mereka dalam isu-isu perhubungan. Biasanya contoh, anda seorang klien dan memiliki ada status HIV, dan isteri anda juga anda buat keputusan ingin berkahwin, dan di sini terapi pasangan ini adalah amat penting lah. Dan yang keempat adalah perjumpaan 12 langkah atau kelompok sokong bantu. Kehadiran bagi perjumpaan 12 langkah atau sokong bantu merupakan bahagian yang paling penting ataupun paling penting dalam proses kepulihan. Ia penting bagi memastikan kehadiran adalah cakrak dan berkala. Itu antara. Jadi untuk meneruskan rancangan rawatan, rancangan bulanan saya semasa mengikuti rancangan ialah berhenti menagih dan mengekalkan kepulihan secara total. Itu antara rancangan rawatan lah. Untuk ERS, kita termasuk dalam ERS. ERS 1A itu trigger. Tajuk yang pertama sesi awal kepulihan ataupun early recovery sesi adalah trigger. Pencetus. Trigger itu maksudnya pencetus disebabkan oleh orang, tempat, benda, perasaan dan masa. 5 perkara. Jika setiap malam Jumaat, contoh, jika setiap malam Jumaat seseorang yang baru mendapat gaji keluar bersama rakan-rakan dan menggunakan dadah, pencetus disebabkan oleh malam Jumaat satu, kawan-kawan yang menggunakan dadah satu selepas kerja, bar atau tempat itu bar dan kelab, masa itu selepas kerja, dan yang paling penting adalah wang. Di sini kita tengok wang adalah memainkan peranan penting lah. Otak anda boleh membentuk hubungan pencetus terhadap dadah yang digunakan. Sebagai keputusannya ialah pencetus yang berterusan dan penggunaan cara tetap. Satu pencetus boleh menyebabkan anda bergerak untuk menggunakan dadah. Satu sahaja pencetus. Iaitu pusingan pencetus, awak berfikir, bila datang perasaan gian atau berdebar-debar, dan awak guna. Itu adalah kuat. Menghentikan proses gian merupakan bahagian yang paling penting dalam rawatan. Cara terbaik adalah bertindak seperti di bawah. Iaitu yang pertama, cara nak mengelakkan ini, terkenal pasti pencetus. Itu sama ada, contoh tadi ialah wang lah. Yang kedua, kita cegah dari terdedah kepada pencetus. Kita selalu malam Jumaat, janganlah keluar dengan kawan-kawan. Jangan pergi bar atau kelab. Kita stay kat rumah je. Okay. Yang ketiga, bertindak terhadap pencetus berbeza daripada sebelumnya. Contohnya, biasanya malam Jumaat kita pergi keluar dengan kawan-kawan. Jadi malam Jumaat kita habiskan masa ke perjumpaan 12 langkah. Itu adalah untuk mengelakkan daripada pencetus. Okey, peringatan. Pencetus akan memberi kesan kepada otak anda walaupun anda berhenti dari menggunakan dadah. Pencetus ni dia akan kacau otak kita. Ni anak untuk berhenti perlu diterjemahkan melalui perubahan tingkah laku. Kita bergerak ke arah kepulihan yang boleh menjauhkan dari pencetus. Apakah pencetus yang terkuat kepada anda? Ialah wang lah. Apakah pencetus yang tertentu yang boleh mengganggu anda pada masa hadapan? Itu bermaksudnya kawan-kawan. Okey. ERS sesi awal kepulihan 1B, iaitu pencetus, fikiran, gian dan guna. Kita tengok sini, satu hujah yang diberi oleh penagih-penagih. Anda telah membuat keputusan untuk berhenti menggunakan dadah, tetapi pada masa yang sama anda menuju untuk menggunakan dadah. Otak anda memberi kebenaran untuk mengambilnya. Proses ini dinamakan justifikasi relax ataupun alasan-alasan untuk menagih kembali. Pemikiran berkaitan dengan penggunaan bermula dengan pertelingkahan di dalam kepala anda. Rasional diri, konon-kononnya kita berjaya melawan. Tak ada. Contohnya, anda menggunakan dadah hanya untuk bekerja. Contoh. Jadi rasional diri melawan pergantungan pada dadah. Konon-kononnya kita berjaya lah melawan pergantungan dadah. Anda rasa anda sedang berjuang, sentiasa berjuang, hari-hari berjuang untuk mengekalkan kepulihan, dan anda mesti akan mengeluarkan pelbagai sebab untuk mengekalkan kepulihan. Konflik dalam ini akan menyebabkan anda terus menggunakan dadah. Ataupun anda tak akan berhenti menggunakan dadah. Okay, fikiran menyebabkan gian. Gian bukan selalunya datang secara terus-menerus. Ia mudah untuk dikenal pasti, selalunya pemikiran ini datang tanpa dikesan. Kenal pasti pemikiran ini dan cuba untuk menghapuskannya. Cuba. Walau bagaimanapun, membiarkan diri anda untuk terus berfikir akan menyebabkan anda memilih untuk relax. Kalau berfikir termenung, anda akan relax. Proses automatik. Semasa penagihan, pencetus fikiran, gian dan guna
dan menggunakan datang secara serentak. Kebiasaannya rangkaian ini adalah seperti berikutlah. Dan cara untuk mengelakkannya adalah satu teknik yang diajar dalam modul metrik ini ialah teknik talk stopping lah. Jadi talk stopping itu, kita tengok teknik talk stopping. Talk stopping ialah bagi proses ini bukan proses automatik. Anda boleh membuat pilihan sama ada untuk terus memikirkan penggunaan dan mula menuju ke arah relax, atau satu kaedah lagi, berhenti untuk memikirkannya. Teknik talk stopping. Cuba teknik yang digambarkan di bawah dan gunakan semuanya bagi menghasilkan kerja yang terbaik untuk anda. Teknik yang pertama adalah visualisasi. Gambarkan keadaan di mana anda menafikan pemikiran menggunakan dada. Contohnya, gambarkan switch dalam fikiran anda. Bayangkan anda memetik switch on off. Okey, saya bagi contoh. Bila satu keadaan kita sambil sembang-sembang tentang dada, tiba-tiba kita terjadinya blackout. Ayat yang pertama keluar selepas blackout apa? Mungkin kita cari lampu, cari lighter. Itu adalah ayat yang pertama. Jadi masa tu kita tukar dah sistem pemikiran kita ke arah benda lain. Itu satu. Yang kedua, merentap. Merentap itu pakai gelang getah di pergelangan tangan anda. Setiap kali anda berfikir untuk menggunakannya, rentap gelang getah tersebut dan katakan tidak sambil memikirkan perkara lain. Rentap gelang getah tu. Jika ianya berlaku, bersedia dengan pemikiran yang bermakna dan menarik kepada kita sambil berfikir tentang benda lain. Relaksasi itu kaedah yang ketiga, itu relaksasi. Perasaan seperti kekosongan, keberatan dan senak perut adalah perasaan yang sering dirasai semasa ketagihan. Selalunya ia boleh dilepaskan melalui teknik pernafasan dalaman. Memenuhi paru-paru dengan udara. Lepaskan pernafasan secara perlahan-lahan. Lakukan ulang sebanyak 3 kali. Seandainya tidak boleh menghilangkan lagi panik atau masih lagi memikirkan tentang cadangan-cadangan otak untuk relax, anda boleh lakukan 3 kali lagi. Lakukan 3 kali sehingga hilang semua rasa. Ulang semula apabila anda merasakan ia datang semula. Okey. Yang keempat, hubungi seseorang. Ini ada satu kaedah yang baiklah. Bercakap dengan seseorang akan membolehkan anda meluahkan perasaan dan membantu proses pemikiran anda. Mempunyai nombor telefon orang yang berkaitan sepanjang masa membolehkan anda menghubungi apabila memerlukan sesuatu. Contohnya, kepada anda mempunyai nombor telefon orang lama lah, orang yang telah lama berhenti menagih. Sebab dia orang lebih pakar dalam membantu untuk meneruskan rawatan jantung ataupun membantu untuk memastikan rawatan itu berjaya. Itu adalah daripada jadi di sini kita tengok satu kata-kata, membenarkan fikiran berkembang menjadi gian adalah membuat pilihan untuk terus bergantung pada dadah. Betul lah. Kalau kita fikir asyik termenung, fikir, kita akan jatuh kembali. Okay, tengok di sini kita tengok soal selidik pencetusluaran. Pencetusluaran ini semua yang berada di sekeliling kita, seperti tinggal seorang, tinggal dengan kawan. Banyaklah senarai-senarai di sini. Benar. Contohnya majlis sukan. Semua aktiviti-aktiviti yang dibuat dengan melalui tingkah laku adalah pencetusluaran. Okey. Senaraikan apa saja aktiviti, situasi dan setting di mana anda kerap menggunakan. Mana kerap menggunakan biasanya berada dekat dengan rumah tokan ataupun memiliki benda tu yang banyak di depan mata. Senaraikan aktiviti, situasi atau setting di mana anda tidak mengambil dadah. Biasanya time tidur, tak ambil lah. Untuk mencenaraikan mereka yang menggunakan dadah, kita boleh letakkan kawan-kawan yang masih menagih lah. Dan juga untuk satu lagi adalah senarai pencetus dalaman. Pencetus dalaman ni apa yang berada dalam otak dan dalam fikiran ataupun dalam emosi kita, dalam hati kita. Itu adalah pencetus dalaman. Seperti perasaan takut, kecewa, diabaikan, marah, bersalah, gemetar, yakin, gembira, gairah, dikritik, kekurangan, ditekan, stres, dihina, dikalahkan, lapar pun salah satu pencetus dalaman. Jadi untuk mengelakkan pencetus dalaman ini,
Apakah keadaan emosi yang tidak disenaraikan atas yang boleh menjadi pencetus untuk mengambil dadah? Salah satu emosi adalah rindu lah. Dan apakah penggunaan dadah dalam minggu-minggu sebelum anda menjalani rawatan? Satu, terikat kepada keadaan emosi, ataupun rutin dan serta-merta tanpa melibatkan banyak pencetus. Biasanya rutin dan serta-merta lah. Sebab penagih akan mengambil dadah setiap hari. Dia tak boleh nak ambil dadah selang 2 hari, selang 3 hari, tak boleh. Okey. Adakah terdapat pada masa lalu semasa anda tidak menggunakan dadah dan satu perubahan tertentu dalam mood anda jelas membawa kepada keinginan untuk menggunakan dadah? Sebagai contoh, anda hendak menggunakan dadah disebabkan anda perasaan marah terhadap seseorang. Biasanya benda ini selalu berlaku lah. Ada ya, ada tidak. Kepada yang tidak mengalami perasaan ni ataupun kejadian ni, itu adalah orang yang baik dan bagus lah. Jadi biasanya iyalah. Sebabnya bila kita berhenti menggunakan dadah, emosi kita selalu sensitif dan dia boleh menjadikan kita relax kembali. Jadi itu sahajalah daripada saya. Untuk sesi yang kedua, iaitu sesi awalan dan juga sesi kepulihan awalan. Jadi sekian, terima kasih.